Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara program, pengarah program Azizi dengan dengan murid-murid Sekolah Rendah Parit Kadir, Batu Pahat. Jadi kami dari kumpulan LDK saat ini membentangkan sejarah pengenalan asas PSM, Astaf dan Istaf. Lepas tu rehabilitasi itu pun bermaksud memperbaiki semula ataupun mengenali semula. Jadi dalam konteks program ni saya rasa adik-adik dapat baiki skill balik dalam takraw ataupun mengenali semula tentang sepak takraw ni yang merupakan sukan tradisi negara kita. Jadi tanpa buang masa, saya terus ke bahagian pengenalan. Okay, pertama ni bermula captil. Terus ni pakai bola rotan. Kalau main bunyi dia sedap lah. So, sekarang kita pakai bola buatan. Nama posisi killer ni dah ditukar kepada striker. Striker ni yang matikan bola. Kalau dah set 1, 2, 2 tu feeder set, yang 3 tu punya bola dia dimatikan pergi kat gelanggang pihak lawan. Sepak raga ni dia dah dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Buktinya dia ada dalam Selaratus Salatin tu. Bila tanjak Raja Muhammad tu telah tertanggal akibat terkena bola raga, hasil tendangan tun besar. Macam dalam gambar ni sukan sepak raga bulatan ataupun kalau dekat sukan C ke sukan Asia ke nama dia Chinlon. Macam kita Malaysia ni sepak raga, Filipin dia panggil Sipa, Myanmar dia panggil Chinlon. Itu yang tadi nama dia dah jadi Chinlon tu. Satu ni Laos panggil Kato, dan last kali Thailand takraw. Nama sekarang gabung sepak dengan takraw. Encik Ahmed bin Maidin dia yang gubal peraturan dengan undang-undang dia yang tulis pada tahun 1965. Kemudian dia diiktiraf sebagai pencipta dan pengasas kepada sepak raga takraw oleh Persatuan Sepak Raga Jaring Malaysia. Kemudian dia menerima pingat emas K. Johari dari Dipertua Persatuan Sepak Raga Jaring Malaysia. Buat pertama kalinya sepak takraw dia dipertandingkan sebab tadi dah buat rules tu semua. Kali atas dasar tolak ansur ambil nama sepak takraw. Sepak dari perkataan Malaysia, takraw dari perkataan Thailand. Saya serahkan kepada saudara Syahrul Fahmim untuk buat pengenalan asas mengenai sukan sepak takraw ni lah. Okay, mula kita masuk dekat peraturan dengan undang-undang permainan. Permainan sepak takraw ni dia ada 3 orang dalam satu regu. Bila apik kiri ni, function dia angkat bola. Maksudnya mengumpan lah. Untuk apik kanan tu, dia boleh strike bola tu, dapatkan point. Okay, next kita pergi dekat sistem kiraan mata. Pertama, dia main 21 mata. Lepas tu set kedua pun 21 mata. Tapi bila dia dah masuk set ketiga, maksudnya contoh set sepak mula akan dilakukan bagi setiap mata yang diperolehi. Itu mata akan perolehi apabila bola dimatikan di gelanggang lawan. Lepas tu apabila berlaku kesalahan atau batal, pihak lawan akan mendapat mata. Contoh kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam sukan melanggar jaring dan tiang. Mengawal bola lebih dari 3 sentuhan. Okey, bermain dengan cara berbahaya. Ukuran untuk gelanggang takraw. Macam dalam gambar ni kita nampak lagi jelas lah ukuran gelanggang yang macam mana. Gambar tiang ni memang gambar tiang yang biasa kita nampak lah dekat mana-mana kita pergi pun. Ini salah satu jenis contoh tiang lah. Kalau adik-adik Google, adik-adik boleh nampak lagi. Kedudukan tiang 0.3 meter dari garisan gelanggang. Dia jaring, kedudukan jaring tu dia perlu keluar sedikit mengikut jauh tiang. Yang jauh tiang tu dia kedudukannya 0.3 meter daripada garisan tepi. Macam tadi saudara Arif dah cerita evolusi bola sepak takraw. Kat sini kita boleh nampak banyak jenis bola sepak takraw, daripada bola rotan sampailah sekarang. Bahagian belakang jersey ada pasukan yang buat nombor dengan nama, tapi ada juga pasukan yang buat nombor saja. Lepas tu yang dekat captain armband, dekat band lengan captain tu, so protect dia kepala. Macam kita tahu bola takraw ni rahsia tau daripada bola sepak main pakai kebenaran untuk pakai band ni, sebab dia tak ngacau permainan. Okay, next saya serahkan slide dekat panel yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudara Syahrul. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Fauzi dari kumpulan C, dan saya akan meneruskan pembintangan pada hari ini mengenai PSM. Okey, PSM ni apa maksud dia? PSM ni adalah Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Sejarah penubuhan sepak raga bermula di Pulau Pinang pada tahun 1940, dan pada tahun 1960, 28 Januari, terbentuknya Persekutuan Sepak Takraw Peringkat Kebangsaan. Okey, ini adalah jawatan kuasa penaja sepak raga jaring Pulau Pinang. Okey, ini merupakan kehadiran mesyuarat dan persetujuan wakil-wakil negeri bagi menubuhkan Persekutuan Sepak Raga Persekutuan Tanah Melayu, iaitu PSM yang sekarang ni. Ini merupakan jawatan kuasa PSM yang terkini
Untuk jawatan kuasa presiden masih belum ada. Dan seterusnya adalah acara dan aktiviti di bawah naungan PSM iaitu STL. Okey, kita sedia maklum. STL tu adalah Sepak Takraw League yang bermula dan diperkenalkan pada tahun 2014. Pada tahun lepas, Amirul Zazwan menjadi man of the match. Macam dia sebabkan dia lah memang padu masa tu kan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Yang saya akan pass kepada sahabat saya lain untuk meneruskan slide seterusnya. Okay, terima kasih. Saya akan beritakan tentang ASTAF. ASTAF tu adalah Persekutuan Sepak Takraw Asia. Maknanya semua negara di bawah Asia ni akan bernaung di bawah ASTAF. ASTAF badan yang bertanggungjawab dalam semua acara sepak takraw yang ada dalam rantau Asia ni. Okay, tujuan ASTAF. Tujuan ASTAF ni, pasukan teknikal ASTAF telah memainkan peranan penting dalam menunjukkan teladan kepimpinan dan bimbingan demi memertabatkan sukan sepak takraw menjadi sukan yang paling popular di Asia dan akhirnya mendapat pengiktirafan antarabangsa sepenuhnya antara negara-negara yang ada di bawah ASTAF. Okay, ni adalah jawatan kuasa ASTAF. Okay, Muhammad Farid daripada Singapura, Datuk Seri Ahmad Haji daripada Malaysia dan Dr. Changlin Chawai Cerarapon ni daripada Thailand juga. Okay, ni contoh acara-acara yang melibatkan ASTAF. International Sepak Takraw Championship Inner Mongolia daripada. Lepas tu Doha Asia Game 2006. Itu saja daripada ASTAF. Seterusnya saya akan terangkan ISTAF. Okay, ISTAF tu International Sepak Takraw Federation. Dalam bahasa Melayunya adalah Persatuan Sepak Takraw Antarabangsa. Okay. ISTAF ni adalah badan induk antarabangsa bagi sukan sepak takraw yang ditubuhkan pada tahun 1988 sehingga April 2020. Persatuan ini terdiri daripada 50 ahli persatuan kebangsaan dan 13 daripadanya bersatu sementara. 5 negara menjadi pengasas bagi ISTAF ni. Antaranya ialah Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura dan Myanmar. ISTAF ni secara rasminya berpangkalan di Thailand dan sekretariat di Singapura. ISTAF kini terdiri daripada 2 ahli persekutuan benua. Yang pertama, Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Yang kedua, Persatuan Sepak Takraw Eropah iaitu FESTA. Terdapat 54 persatuan kebangsaan di bawah ISTAF. Okay, seterusnya sama juga macam ASTAF. Jawatan kuasa dia, Presiden kehormat dia ialah Major Jeneral Dr. Charok Adicakaran dan di bawahnya pula Presiden Datuk Abdul Halim bin Kadir. Dan Setiausaha Agong pula Boncai Lord Pipat. Matlamat ISTAF pada masa ini ialah untuk memperluaskan sukan sepak takraw ke 75 buah negara dan menjadikan sepak takraw salah satu sukan Olimpik. ISTAF ni dia menganjurkan 2 kejohanan antarabangsa. Yang pertama ialah ISTAF Super Series ISS. Kemudian kita tengok ISTAF World Cup pula. Pengiraan mata ranking dunia pula. Mata ranking dunia yang tersedia untuk mana-mana pertandingan antarabangsa akan ditentukan oleh ISTAF mengikut budi bicara mutlaknya dengan mengambil kira pelbagai faktor termasuk kedudukan pasukan yang mengambil bahagian. Mata itu sah selama 12 bulan kecuali mata ranking dunia Piala Dunia ISTAF yang sah selama 24 bulan. Sekian, terima kasih dari kumpulan LDK 1.